di madrasah ini bagi kita menjayakan program Tazkiyatun Nafs yang telah disusun oleh pihak Rusia, iaitu Musi Hojakan Daerah Muar khususnya. Dan mudah-mudahan sedikit masa yang kita infakkan ni untuk sama-sama kita memberikan sedikit masa dan Allah Subhanahu Wa Taala ganjari mudah-mudahan sempena Ramadan yang mendatang ini atau masa yang sangat-sangat berharga. Kita fikirkan bahawa mungkin ramai orang yang boleh memenuhkan dengan pelbagai amal ibadah, tapi satu-satunya masa yang paling penting adalah di waktu siang ini. Mungkin ramai yang mengambil pendekatan untuk berehat, kena menumpukan pada waktu malam untuk kita solat tarawih dan juga mungkin solat-solat lain. Tapi sebenarnya bukan sahaja waktu malam untuk kita berpuasa, bahkan kita juga perlulah untuk sama-sama kita memenuhi dengan pelbagai amal-amal soleh seperti bacaan-bacaan ayat Quran, juga wirid-wirid yang telah sama-sama kita baca pada pagi ini tadi. Dan mudah-mudahan sedikit tempoh masa ini dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk terus beramal soleh dan juga panduan-panduan seperti melaksanakan solat-solat sunat, seperti solat sunat tasbih, juga solat sunat hajat, dan juga solat duha. Mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita pada hari-hari yang lain. Dan apabila menjadi satu kebiasaan, barangkali kalau solat sunat hajat yang kita biasa lakukan ini, mudah-mudahan jadi amal ibadah kita, mungkin boleh kita lakukan setiap hari. Mudah-mudahan hajat-hajat yang kita juga persendirian daripada kita dapat Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan mudah-mudahan. Mudah-mudahan jadi antara lain kita menjadikan ia sebagai amal-amal yang mudah dan sentiasa istiqamah. Selain daripada yang kita lakukan di sini, barangkali kita boleh lakukan juga di rumah ataupun di masjid ataupun di tempat-tempat lain, dan menjadikan ia satu perkara yang mudah dan juga tidak berat bagi kita kerana telah terbiasa, dan menjadi satu perkara itu sebagai satu yang ringan, dan kerana telah diamalkan, telah ditunjukkan dan juga diberikan satu cara yang sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan oleh Badan Kebajikan, dan juga mungkin merupakan amal-amal yang turun-temurun daripada orang-orang alim, sehinggalah bertaut hinggalah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesempatan yang ada pada hari ini, saya sendiri sebenarnya tidaklah bersedia untuk menyampaikan bicara apa pun, kerana faham kita semua pun menghadapi situasi Ramadan ini, pastinya 10 minit subhanallah. 10 minit ni banyak perkara nak cakap ni. Walaupun demikian, satu-satu yang saya sama-samalah kita cuba ambil kesempatan, barangkali Ramadan ini adalah satu perkara yang mana kita percaya bahawa mudahnya beramal di dalam bulan Ramadan ini berbanding dengan bulan-bulan lain. Kita sedia maklum ada hadis Nabi SAW yang menyatakan bahawa apabila tibanya bulan Ramadan ini, maka syurga dibuka pintunya, keseluruhan syurga itu dibuka pintunya dan dikunci semua neraka-nerakanya, dan juga syaitan, juga iblis dirantai. Maknanya ia bagi kita orang Islam ataupun mukmin mukminat ini, muslimin muslimat, sebenarnya ketakat itu ataupun masa bulan Ramadan ini adalah satu kesempatan yang mana benda-benda halangan ni sebenarnya bukanlah akan dikurangkan ataupun bukan tak ada. Barangkali kita ni kalau nak buat dengan tak buat tu bergantung pada diri kita lah. Jika dikaitkan dengan gangguan daripada syaitan ataupun iblis ni, mereka tu telah diberikan satu hukuman ataupun diberikan satu penetapan yang mereka tidak boleh mengganggu kita. Maknanya kalau kita bandinglah diri kita ni pada bulan lain, mana mungkin kita boleh mendirikan solat sunat tarawih 20 rakaat di bulan lain. Kita nak sembahyang sunat lepas isyak tu 2 rakaat, apatah lagi 4 rakaat pun dah macam dah nak balik je rasanya. Jadi kalau bulan Ramadan ini, itu menunjukkan bukti bahawa memang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita beramal, dan kita dibenarkan, dipermudahkan, diringankan.
dan apatah pula digandakan pahalanya. Sebagaimana kita juga maklum dalam riwayat-riwayat hadis-hadis yang lain menyatakan bahawa di bulan Ramadan ini pahala-pahala digandakan. Bagi pahala, bagi perkara-perkara sunat diberikan pahala fardu. Bagi fardu pula digandakan hinggalah kepada 70 kali ganda. Ini bermakna bahawa apa saja amal-amal yang kita lakukan sangat-sangat memberi kepulangan kepada mereka yang melakukan pada bulan-bulan Ramadan ini. Jadi saya percaya selain daripada solat sunat, patutnya juga kita mengikuti orang-orang alim ataupun ulama-ulama terdahulu menjadikan Al-Quran itu sebahagian daripada apa yang kita baca lah, ataupun hafazan ataupun bacaan-bacaan di dalam bulan Ramadan, khususnya membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Barangkali kita boleh mengkhatamkannya berbanding dengan bulan-bulan lain. Saya percaya mungkin nak khatam Quran bulan lain tu macam satu perkara yang agak jihad besar lah. Tapi kalau bulan Ramadan, insya-Allah, kalau mungkin kita berusaha setiap hari kita baca, ada tempoh-tempoh tertentu, insya-Allah akan khatamlah dalam bulan Ramadan itu, mudah-mudahan berkat membacanya. Apatah lagi Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Jadi kalau kita lihat bahawa ayat Quran menyebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala firman bahawa Al-Quran ini diturunkan di dalam bulan Ramadan. Jadi kita ambil sepenuh kesempatan bulan Ramadan yang amat mulia ini, kita gunakanlah kalau boleh kita dapat membacanya dengan baik dan juga dapat menghafal Al-Quran. Apatah lagi juga barangkali apalah kiranya kita sediakan masa yang secukupnya untuk kita pastikan diri kita dapat beramal ataupun baca ayat suci Al-Quran ini di dalam bulan Ramadan ini, dan menjadikan dia sebagai satu amalan yang sangat baik. Dan mudah-mudahan berkat daripada bulan Ramadan ini juga kita akan dapat diketemukan dengan satu malam yang tak ada pada malam-malam lain, hanyalah ada di dalam bulan Ramadan, iaitu malam Lailatul Qadar, yang barang pasti beberapa pandangan ulama-ulama yang telah menyebutkan bahawa pada salah satu daripada 30 malam bulan Ramadan itu akan berlakunya malam Lailatul Qadar. Barangkali ada yang menyatakan pada malam-malam ganjil, barangkali ada yang menyebutkan juga malam-malam 10 terakhir yang ganjil, ataupun juga ada juga pandangan ulama tentang mereka-mereka yang menyatakan kiraan-kiraan tertentu. Jika jatuhnya Ramadan pada hari pertamanya pada hari Khamis, barangkali jatuh Lailatul Qadar pada malam Rabu, Sabtu. Jadi itu mungkin Pak Habib tahu tu. Kiraan-kiraan tu ada pandangan-pandangan ulama. Namun demikian, kalaulah boleh setiap malam Ramadan itu kita pertingkatkan amal kita. Apatah lagi insya-Allah sekurang-kurang mendapat Lailatul Qadar adalah dapat berjamaah solat Isya dan juga subuh berjamaah. Mudah-mudahan mereka-mereka yang dapat mendirikan solat berjamaah Isya dan subuh, mereka-mereka yang setiap harilah barangkali tidak-tidaknya malam-malam ganjil, apatah lagi kalau dapat dipenuhkan malam-malam tersebut yang kita dah agak-agaknya mendapat pandangan daripada orang-orang yang mengetahui pada malam-malam tertentu, barangkali boleh beriktikaf di masjid ataupun di madrasah hojakan ini pun boleh kan. Tak ada masalah, boleh datang insya-Allah untuk sama-sama kita melakukan apa yang telah dilakukan, sebagaimana kita lakukan juga pada malam-malam seperti malam nisfu Syaban atau juga malam Rajab, 15 Rajab yang lalu. Itu adalah amal-amal yang boleh kita dah dilatih ataupun kita telah mengikutinya daripada Ustaz Saifuddin yang telah memimpin kita. Jadi amal tersebut setidak-tidaknya dipenuhkan dengan solat taubat. Barangkali kita lakukan mula dengan solat taubat, ikuti dengan solat istiharah, juga mungkin solat, kalau rajin lagi solat tasbih, dan juga solat yang lain lah. Dan akhir sekali mungkin tutup dengan witir kalau nak
witir lagi lah. Tapi kalau dah witir pada solat tarawih, tak perlu lagi lah witir pada kali yang kedua. Cukuplah witir diselesaikan ketika kita selesai solat tarawih pada malam tersebut. Tapi tak ada salahnya kalau nak ditutup lagi. Ada masa, kalau ada masa lagi lah, tak ngantuk lagi katnya, bolehlah solat witir. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan segala urusan kita di malam-malam Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan dijauhkan daripada segala perkara yang tidak diingini dan mendapat sebagaimana ayat Quran menyebutkan darjah takwa disampaikan kepada kita, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.